Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nashkurullah jami'an hatta nastati an nuwasil dirasatana al-yawm insyaAllah. Wa takallamna wa darasna an khamsa kalimat atau min al-jumal. Aqula mimma yanbaghi an natahaddas bil lughatil arabiyyah walau bi kalimah wahidah atau bi kalimat kathira. Okay, sanab tadi al-yawm. Sekarang mulai dari sekarang kita akan cuba untuk usaha untuk belajar untuk hafal yang you have been doing insyaAllah. Watakallamna qabla dhalik wa mimma yanbaghi lana insyaallah moving forward kita akan mulai untuk gunakan perkataan ni sebab itu pada minggu lepas ataupun pada latihan minat tamrinat apa ni fisabiq, okay, I did share with all of you untuk cari makna, tapi kita sebelum gunakan qabla anarji ilal qamus, sebelum kita rujuk dictionary, saya nak you usahakan untuk gunakan sistem atau gunakan cara words association. Maknanya you cari apa makna ataupun apakah perkataan yang sesuai ataupun yang terikat ataupun kita kata yang ada pembayang pada perkataan tersebut, kita cuba untuk teka, try to guess the meaning from there. Okay, so this is one of the first step yang kita nak move forward lah untuk cuba untuk build our confidence untuk bercakap dalam bahasa Arab. Okay, so bila kita nak cakap bahasa Arab ni ataupun one of the tips ataupun one of the kaedah, okay, sebelum kita nak boleh ataupun fasih bercakap Arab, selain pada kita sekarang ni alhamdulillah kita dah lihat Quran, dah semakin faham, kita nak juga belajar bahasa dia. Salah satu tips dia adalah surah, speed. So apa? Mesti nak hafal perkataan tu qabla an natakallam. Before you speak, you must know the words already. The words already in your head. Grammar is one thing lah, betul tak? But the words yang you accumulate, kaifa an natakallam. Awalan yulzam lana an nahfazul kalimat, mesti nak hafal perkataan tu dulu. Okay, misalnya you nak cakap something, qabla an nabda, okay, nahfaz. Walama nahfaz natakallam. Bila kita dah ingat baru kita boleh cakap dengan lebih sempurna. Okay, jadi insyaAllah lepas ni after we have completed this is what we are moving forward lah. So I'm prepping all of you to start doing this insyaAllah. Okay, so alhamdulillah that's number one. Number 2, hari ni kita akan usahakan kita akan buat sedikit pengulangan nuraji mimma yanbaghi lana an na'rif, okey, ataupun mimma yata'allaq bil af'al wal asma. Okey, ada 3 benda. You always remember, nanti kita akan buat latihan spontan. Bila you nampak saja satu perkataan bahasa Arab, kita dah terangkan. Dia ada kalimah, maksudnya dia terbahagi pada isim, fi'il dengan huruf. Betul tak? Itu dah standard. Ni mesti you nak faham. Bila nampak any kalimah in Arabic, dia mesti sama ada isim, fi'il atau huruf. Itu basic, without any doubts. You must understand that part. Okay. But bila kita cakap tentang isim dengan fi'il, dia ada pecahan. Fihi aqsam atau fiha aqsam. Dia ada pecahan dia. Jadi kita nak tengok, kenapa kita nak kena faham pecahan ni semua? Sebab daripada pecahan tersebutlah, baru you boleh lebih faham. Bukan sekadar tahu makna je. Sebelum ni kan kita dah terangkan awak, kadang-kadang bila you baca terjemahan, berkemungkinan perkataan yang nak disampaikan ataupun maksud yang disampaikan tu sangat terhad. Betul tak? I think by now you dah sangat you dah discover kalau you sekadar baca terjemahan, kadang-kadang maksud dia tak sampai sepenuhnya because the words are very limited. But when you learn the Arabic, then you understand why specifically Allah choose this word. Why this kalimah masalan marfu' tapi dia datang terkemudian, atau dia maf'ul tapi dia datang ke hadapan. So we have done that a lot in tafsir. So hari ni untuk membantu you untuk lebih cekap, dengan perkataan dia cekap, untuk you lebih cekap, okay, lebih accurate when you see a kalimah ataupun bila you baca satu ayat Quran, you boleh lebih pantas atau lebih cekap untuk memahami apa message yang disampaikan ni. Mesti faham ni 3 komponen atau tiga kategori ni. Okay, so yang pertama apa dia? Okay, so bila kita cakap tentang isim kan, mesti ada 3 benda ni yang you, atau 3 perkara ni you nak kena perhatikan. Apa dia? Alright, so you see ada 3 perkara ni you nak kena faham atau you nak kena perhatikan. Yang pertama, okay, kita cakap pasal isim kan. Okay, so you dah belajar isim, kita dah go through isim secara detail. Yang pertama sekali, you kena faham apa yang dimaksudkan sebagai isim tu adalah dari sudut i'rabnya. Betul tak? I'rab kita dah terangkan, betul I'rab, apa maksud i'rab tu? Susah dah rumuskan, dah buat ringkasan. Okay, Susah dah buat ringkasan. Ini semua kita dah pernah belajar tapi Susah tuliskan aja dalam satu nota gini, jadi memudahkan untuk you faham.
i'rab yang di mana kita mudahkan atau kita ringkaskan dengan 3M. Apa dia 3M? Apa dia? 3M. Bukan 3M yang apa tu? Scotch tape. Untuk scotch tape tu Not that one Bukan 3M scotch tape Apa dia? Marfu, yes. Mansub, okay. And majrur. Very good, okay. So ada 3 perkara ni. Bila saya cakap tentang mansub, marfu dengan majrur, you akan faham semua ni adalah berkaitan dengan 3M, iaitu kenapa kena tahu i'rab? Kenapa? Apa fungsi i'rab? Apa fungsi i'rab? Status. Status. Nak tahu perkataan tu apa dia punya status dia? Apa dia punya peranan dalam ayat tersebut. Kalau you tak faham ni, okay, kalau you kurang faham perkara ni, berkemungkinan tak mudah untuk you tahu sebenarnya siapa yang buat perbuatan tu. Apakah dia punya peranan dia. Jadi sebab itu kena faham. Yang pertama sekali kita kata apa tadi? I'rab. Okay? 3M ni sangat penting untuk you tahu dan sedar. Yang kita panggil sebagai status marfu', mansub dengan majrur. Ini dari sudut isim. Okay? Yang kedua, bila kita cakap tentang isim, ada kedua bahagian yang perlu tahu ni apa kita panggil? Okay? Siapa boleh teka kalau isim apa lagi kepentingan dia yang kita dah faham? GQ. GQ, very good. Siapa jawab GQ tu? Okay, so faham GQ iaitu gender quantity. Bila kita cakap gender quantity tu, dia punya mufrad dia punya muannas dia, muzakkar dia, berapa jumlah dia, berapa bilangan dia, berapakah orang dia, perempuan ke lelaki ke. Jadi ni isim. So when you see a kalimah, kalau berkaitan dengan isim, pertama you spot the i'rab. Kedua you spot the GQ. Okay? Faham GQ faham kalau saya sebut Okay, what is the last one? Siapa boleh jawab ni? What is the last one? Saya selalu sebut ni. Apa? Saraf. Okay. Saraf tu dari sudut spelling and pattern. Okay. Boleh juga. Dan termasuk dalam ni lebih mudah saya panggil dia adalah sebagai flexibility. Okay. Saraf is part of this lah. But saya tak nak gunakan perkataan saraf. Sebab apa? Saraf tu nanti dia faham spelling dengan pattern tu dari sudut fi'il. Kita tak mahu macam tu. Jadi flexibility dia apa? Kita faham dia adalah mu'rab, mabni dengan lagi satu apa? Ghair munsarif. Okay. So kalau saya cakap tentang isim, dia mesti nak ada 3 perkara ni. You mesti perhatikan ni 3 perkara ni. Okay. Pertama dari sudut i'rab dia. Kedua dari sudut GQ-nya. GQ-nya apa? Dan last sekali kita lihat dari sudut flexibility dia. Macam mana tak perkataan tu fleksibel ke tidak bila kita cakap dia punya spelling dengan pattern dia. Betul. Cik cakap spelling and pattern tu tak salah tadi. Cuma saya nak bezakan spelling and pattern ni dari sudut fi'il. Nanti kita nak gunakan dia dari sudut fi'il. That will be more accurate. Kalau macamnya kita cakap soalan pattern, takut ada yang keliru dengan fi'il. Okay. Jadi bila cakap tentang isim, okay, ni 3 benda penting. Pertama you faham tentang i'rab. Kedua tentang GQ-nya. Ketiga adalah tentang flexibility dia. Saya tak nak go through in detail hari ni. Kalau kita dah belajar. Manakala kalau kita cakap tentang fi'il pula. Okay. What will happen kalau dia adalah fi'il? Okay. Kalau fi'il pula pun 3 juga perkara sama juga yang kena perhatikan. Kita panggil fi'il af'al. Apa dia? Oops. Okay. Kita cakap tentang af'al. Alright. Perasan tak bila saya tulis isim dia tak ada hamzah kat atas. Kalau saya tulis af'al ada hamzah. Kenapa ya? Tak ni. Ini asma ada hamzah kat atas. Ini af'al ada hamzah. So boleh jawab? Apa sebab? Saja je nak tanya soalan tu. Ini rasa spellingnya. Absal? Kenapa ya? Agak-agak kenapa? Kenapa? Ada tak jawab? Sebab isim asalnya adalah hamzah wasal. Ingat, hamzah wasal bukan hamzah qata'. Kalau kita tulis isim, saya tulis kat sini je lah. Misalnya saya tulis isim, kan? Isim,
Kan macam ni. Kan? Jadi kalau asma, jamaknya macam ni. Okey? Tak boleh ada alif lam. Boleh? Okey? Alright, itu saja. Okey, next. Itu saja ilmu tambahan je lah. Tak ada apa tu dari sudut rasam. Okey, now. Bila kita cakap tentang fi'il, apakah 3 perkara yang nak kena perhatikan? Yang pertama, yang paling common sekali kita kata tentang dari sudut apa? Madi. Okey, itu kita panggilnya sebagai zaman cik Oh, zaman. Zaman, masa. Okey, so masa kita ada fi'il madi. Okey, kita ambil zaman tu maknanya apa? Masa lah. Fi'il mudhari' Amar. dengan fi'il Amar. Okey, fi'il amar. Okey, so ni yang kita dah belajar ni, dah nak selesai belajar pun. Okey, fi'il apa? Madi kita dah selesai, fi'il mudhari' ni kita akan belajar lepas ni. Okey, so lepas tu kita sebut sebagai fi'il amar. Okey, now. So zaman ni saya panggil sebagai masa. So ni you clear. Apakah masa tersebut? Bilakah masa tersebut? Tu you clear. Okey? Bahagian yang kedua kita panggil sebagai apa? 3M. That's 1M. Imbuhannya. Oh, imbuhan. Okey, root word dan imbuhan lah. So, saya tulis gini lah. Root word ataupun kata dasar lah. Kalau bahasa Melayu aja lah Ini marah pula guru bahasa ya. Kata dasar dan imbuhan. Apa dia punya terms juga? Ni minggu lepas kita belajar. Apa dia? Ingat tak? Apa kata dasar? What is it in Arabic? Last week kita belajar ni. Mu'tal. Mujarrad. Lagi satu apa? Mazid. Okey. Mujarrad maknanya apa? Root word. Betul tak? Okay. Root word. Ataupun kata dasar lah. Saya panggil KT lah senang. KT kata dasar lah Mazid maknanya yang ada imbuhan. Ingat tak last week kita belajar ni? Ya. Okay. So yang mujarrad. Kalau saya kata fi'il, sebab dia akan gunakan dengar ya. Kenapa Ustazah gunakan kenapa Ustazah bahagikan? Sebab bila cakap pasal isim, dia akan cakap isim mu'rab, isim mabni, isim munsharif, betul tak? Ghair munsharif. Lepas tu dia kata isim marfu, isim mansub, isim majrur. Ini dia kata isim mufrad muzakkar, isim mufrad muannas, isim muzakkar. Dia akan gunakan perkataan isim juga. Tapi penggunaan isim tu adalah dari 3 sudut, 3 aspek. Satu daripada i'rabnya, kedua dari sudut GQ-nya, ketiga dari flexibility ni. Faham tak? Ustazah bahagikan ni dari sudut macam mana? Faham tak ni? Okey? Nanti kita akan buat latihan lepas ni. Kemudian, kalau saya cakap tentang fi'il, fi'il dia gunakan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Tapi bila saya gunakan perkataan istilah tu, itu kita terangkan tentang berkaitan apa? Masa. Perbuatan tu dibuat bila? Dah lepas sekarang atau akan datang. Tapi kalau saya kata fi'il ni fi'il mujarrad thulathi, ingat tak last week kita belajar? Maknanya dia adalah root word. Kata dasarnya 3 huruf. Kita tengah cakap tentang fa'ala. Yes or no? Yes. Ingat tak ni kita tengah cerita pasal ni? Fa'ala ni Ni maksudnya. Ini masuk kata dasar ni. Okey, hilang dah. Okey. So kalau saya cakap tentang tu, maknanya saya tengah cerita tentang apa? Fa'ala ni tadi. Mata ni, fa'ala. Kalau fa'ala ni, ini baru kita kata dia mazid, mujarrad ataupun apa? Fi'il mujarrad ataupun kita panggil sebagai apa? Mazid. Mazid. Hello. Hello. Ada yang dia tengok kat dinding macam tu, faham tak ni? Elah. Kenapa tak kurang faham ni lagi sekali Ustazah terangkan. Ulang Ustazah. Apa? Ulang lagi. Ulang lagi sekali, okey. Kalau tak faham tolong beritahu saya boleh ulang, okey? No problem about that, okey? Awak diam saya tak tahu faham tidak, okey? Lagi sekali Ini saya cakap tentang fa'ala. Okey now. Fa'ala ni, okey. Saya tuliskan kat sini. Kita kalau bila faham ni, buat macam ni, lagi senang nak identify verb lah. Okay now. Kita cakap pasal verb kan? Betul tak? Bila cakap pasal verb, kita ada satu istilah yang dipanggil sebagai fi'il madi mudhari dengan amar. Betul tak betul?
Kan awak panggil tu fi'il madi. Lepas tu kadang awak panggil dia fi'il amar, fi'il mudhari'. Lepas tu awak panggil dia fi'il amar. Kalau awak dengar istilah tu semua, itu adalah berkaitan dengan apa? Masa. Maknanya perbuatan tu Cik Mina berkaitan dengan masa. Dan saya suka nak cakap juga, bila kita cakap zaman masa dan zaman ni, dia termasuk juga apa? GQ, betul tak? Ya. Betul tak betul? Sebab kalau saya cakap tentang fi'il, boleh tak saya cakap kerja je tanpa kita cerita orangnya? Tak boleh kan? Betul tak? Kalau contoh saya kata fa'ala, maknanya saya tengah cerita siapa yang buat perbuatan tu? Ya. Dia. Betul tak? Huwa, betul tak? Auto, dia auto. Without saya perlu sebutkan. Kalau saya kata fi'il, apa saja fi'il? Contoh. Contoh last week kita cakap tentang Roma misalnya. Okay. Bila kita cakap pasal Roma, okay, bila kita cakap tentang Roma, kan? Roma tu, dia adalah fi'il apa? Mu'tal. Okay, fi'il mu'tal. Tapi sekarang saya nak you terangkan dari sudut zamannya. Zamannya adalah fi'il madi. Okay. So kalau fi'il Roma misalnya ni, dia adalah fi'il madi. Dan bila kita cakap tentang fi'il madi ataupun fi'il mudhari atau amar, bukankah kita dah sebut sekali GQ-nya ataupun domirnya adalah huwa. Betul tak? Maknanya orang yang buat tu adalah mufrad muzakkar. Lelaki dan satu orang. Itu maksudnya kalau saya sebutkan fi'il madi, mudhari dengan amar dari sudut termsnya. Okay? Mana kalau termsnya saya sebut fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, awak tahu saya tengah ceritakan tentang masanya dan juga GQ dia. Okay? Dan sekiranya kalau dalam fi'il madi tu saya sebut juga, saya sebut oh ini adalah fi'il mujarrad sulasi. Kan last week kita belajar ni? Dengan fi'il mujarrad rubai, maknanya kata dasar atau dia ada imbuhan. Mazid maknanya imbuhan. Mujarrad maknanya apa? Root word dia 3 letter. Memang asalnya 3 letter. Fa'ala. Tak ada tambahan. Okay? And the last one kita sebut bila dia ada apa? Alif, waw dengan ya, maka kita sebut tu sebagai apa? Okay, kita sebut sebagai apa? Contoh nombor 3, kita kata dia sahih atau mu'tal. Okay. Dan kita dah terangkan sahih ada 3 jenis. Alright. Mu'tal pun ada 3 jenis macam minggu lepas. Okay tak ni? Okay tak ni? Ustazah tak minta you all untuk hafal hafal dia punya sahih atau mu'tal dari sudut makna dia. I think cukup untuk kenal saja. I think it's memadai. It's sufficient for you to recognize that. Okay? So here we say kalau dia ada huruf yang kita panggil huruf gatal. Huruf gatal alif, waw dengan ya. Alright. Dengan ya macam ni. Kalau ada huruf alif, waw dengan ya ni, maka dia tergolong dalam salah satu panggil sebagai huruf mu'tal ataupun sahih macam tu. Okay. So namanya adalah sahih atau mu'tal. Alright. Okay. Now let's give you an example. Alright. Let's do the exercise that we have done. Then you will see better what I'm talking about. Okay. For example, this word ini nanti I will go through. Now, let's do this one. Saya ambil okay. Ambil ni nombor 6. Nampak tak? Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadha baladan aminan. Okay. So faham So ni ayat ni kan? Ya. Letaklah awak tak cari makna atau awak dah cari makna semua perkataan ni. Kita cuba buat sama-sama Wa'iz. Dari sudut kategori wa'iz, just show me numbering saja, you tunjukkan Ustazah nombor. Kalau dia isim itu nombor 1. Kalau dia fi'il awak letak nombor 2, awak tunjuk saya 2. Kalau dia huruf awak tunjuk nombor 3. Boleh? Faham tu kita buat coding. Sekarang saya kata wa'iz. Dia isim, fi'il ke huruf? 1, 2 ke 3? Wa'iz. Isim, fi'il ke huruf? Wa'iz sini. Nampak tak ni? Isim kan? Kalau kita kata wa'iz ni kataan ni nombor 6 ni. Nampak tak ni? Sekejap. Ni.
Perkataan ni kan, waiz kan. Okay. Dia isim, fi'il ke huruf? 1, 2 ke 3? 3, very good. So wa and is dia huruf. No problem. Sekarang saya move on. Qala. Apa mana qala? Ataupun qala ni isim, fi'il ke huruf? Sorry, soalan saya. Nombor 2, dia adalah apa? Fi'il. Sekarang saya tanya awak. Dia fi'il madi ke mudhari' ke amar? Madi, just show me a thumbs up. So easy. Jadi semua orang boleh jawab sebab dia ambil nanti bising. Okay, gini. Kalau qala fi'il madi mudhari' ke amar. So madi mudhari' ke amar. 1, very good. So you can start writing, okay? So what you can do is, let's say ni saya tunjukkan saja contoh. Contoh you tulis qala. Ini sebenarnya kaedah nak buat nahu, nak buat i'rab. I'rab ni senang aja tau. Awak tulis qala gini kan. Obviously awak tahu dia apa? Fi'il. Okay, kita ambil daripada waiz dululah. Wa dengan is Wa and is. Okay? Is. So you tulis kat sini dia adalah huruf. Huruf apa? Huruf ataf dan sebagainya. Tak apa. Tu kita boleh lihat nanti. So you kata qala. So tadi kata apa? Fi'il madi. Very good. Bila kata fi'il madi kan, kalau dari sudut mujarrad dan mazidnya, ini adalah mujarrad ke mazid? Mujarrad ke mazid? Berapa letter ni? Mujarrad ke mazid? 1 ke 2? Dia mujarrad. Faham mujarrad? Maknanya mujarrad dia 3 letter macam ni. Ni maksud mujarrad. Okay. Faham? Mujarrad maknanya dia 3 letter. Kalau mazid misalnya Ustazah tambah ada imbuhan. Misalnya Ustazah tambah ada alif ke, ada sin ke, ada ta ke, ada imbuhan. So yang tadi, perkataan tadi, qala, dia mujarrad ke mazid? Mujarrad. Not mazid Kak Jamilah. Very good Kak Halimah. Okay. Everyone here. Okay. Siapa jawab mujarrad? Very good. Okay. Cina mujarrad. Yes. Siapa cakap something? Okay. Tak ada, tak apa. Okay. Alright. So, bila kita cakap dia mujarrad, maknanya dia 3 letter. Betul tak? So, qala. Maka dia sahih ke mu'tal? Sahih ke mu'tal? Sahih ke mu'tal? Bukan sahih Cik Sundusia. Mu'tal. Kenapa mu'tal? Ada alif. Ada alif kat tengah sayang. Nampak tak? Yes. This is how you see. Qala. Macam main game kan? Very interesting, you know. So you know, qala nampak alif kat situ. Of course. Maka dia adalah fi'il mu'tal. Ada alif. Kan saya sebut last week. Kalau fi'il mu'tal, dia selalunya, dengar ya. Kalau fi'il mu'tal, dia selalunya adalah mad, long sound. Kalau sahih macam akhadha, last week kita baca kan? Yes. Akhadha, itu adalah hamzah yang berbaris. So, bila ni, kalau awak tulis, awak boleh tulis macam ni. Fi'il madi mu'tal. Nampak tak? Ini kaedah kita nak buat nahu. Buat i'rab. Fi'il madi mu'tal bil alif. Kalau rajin lah, kalau nak tulis lah. Bil alif. Tak nak tulis tak apa. Awak tulis fi'il madi mu'tal je dah memadai. Okay? So bila awak tulis ini, bila awak tulis mesin ni semua, awak tahu dia fi'il madi mu'tal bil alif mabni. Betul tak dia mabni kan? Correct or not? Fi'il madi semua mabni kan? Mabni ala apa? Fathah. There you go. So this is what it is. Okay? Correct? Sorry Ustazah, your voice tak dengar sangat. Tak dengar? My voice tak dengar Sekarang dah okey. Kami kadang-kadang turun naik. Turun naik, okey. Boleh gini, okey. Good. Okay, come. Next one. Ibrahim. Now, saya tanya awak Ibrahim. Isim fail ke huruf? Isim fail ke huruf? Isim, very good. So kalau isim apa ni? Nampak tak? Dia ada marfu' kat depan. Correct? Nampak tak dia marfu' kat depan ni? Yes or no? So, kita tulis je isim marfu'. Okay, now. Soalan saya. Kalau sini ada fi'il,
Dari sudut makna dia. Qala. Dan ketika qala, apa makna qala? Berkata. Qala, kaul. Kan? Qala Allah Ta'ala ni perkataan kita dapat dengar. Sekarang kalau dia ada fi'il, mesti nak ada orang yang buat perbuatan tu. Betul tak betul? Kan? Sekarang siapa yang bercakap di sini? Dalam ayat ni panjang-panjang ni, siapa yang bercakap? Who is the one who's doing the calling? Ibrahim. Ibrahim. Very good. So nampak tak? Kan? So sebab itu, kalau dia marfu', maka kita istilahkan dia adalah, ini nama dia fa'il. Oh, sorry. Marfu'. Faham tak ni? Boleh tak? So memang hari ni saya plan nak ajar you all macam ni. So bila dengan latihan yang you buat tu, okay, you masukkan sekali pemahaman sekali. I tahu you dah buat exercise. Most of you dah hantar Ustazah. Dah check pun. Okay. Fa'il marfu'. So you tahu. Dan ketika Ibrahim yang bercakap. Bukan orang lain yang cakap Walaupun you nampak perkataan Rabbi tak kat sini. Apa makna Rob? Apa makna Rob? Maha besar. No. Tuhan. Itu akbar. Rob, apa makna Rob? Rabbi. Sini. Rabbi, Tuhan. Nampak tak? So, dalam dua perkataan ni Ibrahim dengan Tuhan, dua-dua boleh bercakap kan? Betul tak? Tapi sekarang yang kita nak faham yang bercakap ni bukannya Tuhan, tapi siapa? Ibrahim. Macam mana kita tahu dia Ibrahim? Sebab di sini dia marfu' dan selalunya kalau fi'il, dia akan datangkan dengan fa'il marfu'. Siapa tak faham kat sini? Ataupun okay, clear. You see these two kalimah is an isim. This is an isim. This is an isim. This is an isim. Yes or no? All these are isim kan? But why we say the one who is doing the talking is Ibrahim, bukan all the other isim? Tu soalan Ustazah. Lagi sekali Ustazah ulang. Dalam ayat ni mesti ada isim, fi'il dengan huruf. Betul tak? Tadi kita dah buat satu-satu. Dan saya tanya, ini isim. Ini isim, ini isim, ini isim, ini isim. Macam mana saya tahu isim? Tentu-tentu ada tanwin. Okay? Ini kan haza is ini kan? Betul tak? Tapi kenapa dalam banyak-banyak isim ni saya katakan yang bercakap tu Ibrahim? Of course kalau you dah cari terjemahan memang you dah tahulah dia kata Ibrahim. Tapi macam mana ulama boleh tafsirkan atau boleh terjemahkan yang bercakap ni Ibrahim, bukan Tuhan, bukan yang lain-lain? Apa dia punya tanda dia, Cik? Kerana marfu'. Yes, excellent. Barakallahu fiik. Kerana Ibrahim ni, okay, dia marfu'. Nampak tak? Jadi Ibrahim punya peranan dalam ayat ni, status Ibrahim dalam ayat ni, dia tengah bercakap. Ataupun dia telah bercakap. It's something in the past. He said this, of course. Nabi Ibrahim dah meninggal. Siapa masih lagi keliru bahagian ni? Atau okay? Nampak tak yang tadi saya terangkan dia? Kan tadi I explain all this tadi ni. Ya kan? Kan tadi I explain all this kan? Correct? Kan? So ini perkara yang saya explain ni, ini yang tadi kita nak gunakan, kita nak apply kan. Okay? So you cakap tadi qala, kita kata dia mujarrad. Pertama kita kata dia fi'il madi, betul tak? Correct? Kita kata dia fi'il madi. Dan kerana dia tak ada imbuhan, maka kita kata dia mujarrad. Selalu tak payah sebut lah. Kenapa kita nak faham mujarrad dengan mazid? Sebab bila kita translate, kita faham yang cakap berkata. Bukan dikatakan ke, diperkatakan ke, memperkatakan ke, atau dikatakan tak ada imbuhan tu. Kita cuma cakap berkata, habis. He said. That's it. Okay. And then I also identify perkataan qala tadi, dia adalah bukan sahih tapi mu'tal. Mu'talnya kena ada huruf gatal, kat tengah-tengah dia ada alif. Betul tak? Betul tak? Sebab tu tadi bila you lihat kat sini, Ustazah tuliskan fi'ilnya madi mu'tal bil alif. Okay. Kalau yang ini misalnya tak ditulis lah, okey juga, tak ada masalah. Tapi kalau misalnya you nak elaborate, lebih baik, lebih sekali. Lebih baik kalau disebut. Sebab apa? You sendiri nanti akan memudahkan you. You dah faham. So tak pelik kalau perkataan lain you jumpa perkataan ni yaqulu. Sebab you tahu dia mu'tal. Faham tak ni? Okay, sekarang saya tanya. Bila kita kata Ibrahim tadi isim kan? Betul tak? Kan? So berdasarkan tadi yang saya dah terangkan tadi ni, obviously kita kata dia
Marfu. Dan GQ dia adalah mufrad muzakkar pasal ada Ibrahim satu orang. Yes or no? Ni mu'rab mabni ghair munsharif ni dia adalah jenis ghair munsharif. Kalau you ingatlah. Kenapa? Sebab dalam marfu dia senang, tak susah. Ibrahimu. Tapi kalau dia mansub dengan majrur dia akan baris atas. Nanti kalau dalam kalimah lain you perlu tahu. Maka you kata dia marfu kerana statusnya marfu, maka dia adalah pelaku pada perbuatan yang berkata tadi. Meskipun dalam ayat ni ada beberapa isim. Okey? Boleh tak? Got it? Okay. Alright. So, Rabbij'al haza. Rabbi apa kat sini? Isim. Isim. Very good. Rabbi is isim. Okay. So, it's an isim. Ij'al is a verb. Fi'il apa? Amar. Fi'il amar. So, faham tak? So, bila you buat ni, you boleh gunakan kaedah macam ni. Satu-satu. Fi'il amar. Dan you tahu yang nak jadikan ij'al ni siapa? Allah kat sini. Okay. Ni asalnya adalah Rabbi. Ada ya. Wahai Tuhanku. Ij'al. Okay. Ni nampak Tengok ni saya terangkan sedikit. Asalnya perkataannya adalah Rabbi. Ada ya. Tapi dari sudut penulisan bahasa Arab di sini, dia buangkan ya ni sebab nak memudahkan disebut. Kalau tulis Rabbi Ij'al, macam mana baca? Tak boleh baca kan? Jadi some words there dia akan buat. Well, this is li ta'azuri. Ingat tak saya explain last week li ta'azuri kerana dia apa? Uzur. Maka setengah perkataan boleh diubah-ubah. So this belongs to that category also. Okay? So and you notice Ij'al fi'il amar kan? Betul tak? Fi'il amar kan? Ya. Sekarang saya tanya dia suruh siapa? Atau Nabi Ibrahim tanya jadikanlah. Dia minta pada siapa? Allah. Siapa tu Allah di sini? Mana yang dapat perkataan Allah tu? Rabbi. Can you see that? Yeah. Can you see that? Yes. Kerana macam mana kita tahu? Sebab Rabbi tu, pasal tadi saya cakap kan, dia tulis asalnya ya, tu indikator dia. Asalnya ya Rabbi, dia buang sedikit di situ. Okay? Maka kerana dan didahulukan Rabbi. Kerana apa? Ini adalah adab sebenarnya. Saya suka ni adab berdoa. Okay, nampak tak? Dalam Al-Quran bukan faham makna je. Belajar adab sekali. Bila you minta dengan Tuhan, you jangan paksa Tuhan. Nampak Nabi Ibrahim kata apa? Wahai Tuhanku, jadikanlah. Jadikanlah. Dia nak suruh siapa jadikan? Allah kan? Tapi dia kata jadikanlah Allah. Dia tak cakap macam tu tau. Dia tak marah-marah macam tu. Dia kata, wahai Tuhanku, jadikanlah bumi ini, bumi ataupun baladan ni apa? Negeri ni atau tempat ni adalah tempat yang aman. Nampak tak? Nampak tak? So meaning to say, can you see that? Although you know this is fa'il, alright, and the fa'il actually dia belongs ataupun dia suruh pada Allah lah kat sini kan. But dia dahulukan perkataan Allah dahulu. Dia tak paksa Tuhan. Dia beradab bila bercakap. Ini kaedah berdoa para nabi. Okay, nampak tak? Okay. So itu hadza baladan aminan. Of course orang yang nak jadikan apa? Apa yang dia nak apa permintaan dia? Apakah objek yang nak diminta tu tadi? Ini semualah ni. Baladan aminan. So this whole lot we call it maf'ul bih. Okay? Interesting kan? Tak? So kalau you belajar, you buat satu-satu macam ni, okay, kalau you ada masa lah. Dia memang kalau sebagai permulaan, pasal you baru belajar, you akan nampak dia macam renyah sikit lah, pasal banyak kerja kan. Tapi as you move along, bila makin banyak you buat, lama-lama dia akan semakin mudah. Okay? Alright, sorry saya mute semua. Nanti dia ada background sound. Okay? Got it? Get it? Okay, this is how we're going to move forward. Okay? So when you see this, it's easier. Okay, come. Let's do the exercise. Ada soalan tak before that? That's how you use the 3 categories I explain. Ada soalan tak sebelum ni? Saya move on. Ya. Yang tadi tu ia terangkan tu itu sebagai ia terangkan aja ke kita nak kena tulis? Tak payah buat, tak boleh buat. Ini saya terangkan saja. Untuk hari ni kita terangkan. Lain kali saya suruh buat. Okay? Hari ni saya terangkan je. Nanti lepas ni kena buat lah. Sebab bila belajar mesti nak praktis.
Sebab kita dah hampir sempurnakan the whole of the kaedah kalimah tu, dah hampir sempurna dah. Jadi masalahnya ataupun isunya ingat tak ingat. Jadi bila macam mana ingat, kena buat latihan. Okay? Now, so nazalna, okay, sekarang saya secara ringkas saja saya buat ni. Okay. Madi, saya tulis M. Okay. Mudhari, saya tulis mudhari, okay. Saya tulis mim lah, salah. Madi, saya tulis mim. Okay. Mim. Apa pasal tak boleh ni? Okay. So mudhari saya tulis dot. Okay, ni you boleh check sendiri Excuse me. Dot fi'il amar saya tulis hamzah. Okay. Kita akan tengok makna dia sekali. Okay. So saya share dengan awak hari tu. Suruh tengok makna sekali. Okay. Boleh? Okay, now. Nazalna. Dia adalah fi'il madi. Okay, this is fi'il madi. Okay, nazalna maknanya kami turunkan. So one of the keyword yang you boleh, word associate-nya yang you boleh ingat anzala, nazalna, nuzul. Ingat nuzul Al-Quran. Apa makna nuzul? Turun. So nazalna, kerana kat sini ada huruf na kan? Maka maknanya kami turunkan. Okay? Boleh? And then the next one, yajhalun. Yajhalun adalah fi'il mudhari. Okay, saya tanya satu baguslah. Baik. Yajhalun adalah fi'il mudhari. The keyword adalah jahala, jahil. So you tahu jahil maknanya apa? Bodoh kan? Maka yajhalun mereka bodoh lah ataupun mereka tak tahulah. Boleh? Okay, now Kak Jamilah, tamat fi'il apa ni? Cuba try. Unmute. Madi, Ustazah. Fi'il madi. Tamat. Apa makna dia? Apa makna dia? Maknanya be completed. Okay. Tamat maknanya bahasa Melayu pun kita gunakan perkataan dia apa? Tamat. So dia punya persamaan dia adalah tamat. You can associate perkataan tamat. Dia kalau jumpa perkataan dalam Al-Quran atau dalam Arabic, tamat maknanya dah selesai. Dah habis. Tamat lah maksudnya. Okay, good. Alright. Maklum, aksamu. Fi'il apa ni? Aksamu fi'il amal. Fi'il amar. Tak buat. Fi'il aksamu bukan fi'il amar. Fi'il madi. Okay, fi'il madi. Okay. Sekejap Aqsamu, nanti sekejap. Aqsama yuqsimu. Aqsamu. Okay. Kalau fi'il di sini, ni sebenarnya dia boleh dimaksudkan sebagai fi'il madi dan juga fi'il amar sebenarnya. Dua-dua boleh. Sebab kat sini dia punya wazan, dia root word dia lah ni. Qasama. Nampak? Aqsama yuqsimu. Qasama yuqsimu iqsim. Aqsama yuqsimu iqsim. Okay. Sini gini. Root word dia kat sini. Okay. This is the root word. Hamzah kat sini adalah huruf imbuhan. Okay. Nampak ni huruf imbuhan kat sini. Nampak tak huruf imbuhan dia? Ni huruf imbuhan. Okay. So kerana dia berimbuhan, okay, dan huruf imbuhannya adalah hamzah, dengar ya. Hamzah kan? Kerana huruf imbuhan dia hamzah, makanya bila dalam fi'il amar sekalipun huruf hamzah tu, huruf imbuhan tu dia tetap dihidupkan. Sekejap ya. Jadi kalau aqsam ni, kalau tak salah saya ni, bila saya ambil ayat Quran ni, dia ni adalah huruf amar. So you are right. Sorry. Ni huruf amar, betul. Ini betul, ni huruf amar. Saya ulang lagi sekali ya. Aqsamu ni macam perkataan aqimus salah dengan atuz zakah. Ingat tak? Wa aqimus salah wa atuz zakah. Tu ayat Quran kan? So maksudnya apa? Dan dirikanlah. Dan menunaikanlah. Mana dia ada perintah tau. Dan walaupun dia fi'il amar, tapi dia tak mula dengan hamzah wasal macam ni. Betul tak betul?
Kan? Kalau macam ni hamzah wasal dia secara automatik kita boleh nampak dia sama ada fi'il madi atau fi'il amar, betul tak? Tapi kerana dia dimulakan dengan hamzah wasal ni dan dia adalah huruf imbuhan, okey, dia boleh jadi fi'il amar juga. Sebab bila dia dalam fi'il amar dia kekal hamzah tu. Okay, now then you tanya saya, macam mana nak tahu? Okay, then kita kena rujuk dictionary, kita tengok makna dia apa. Tapi baris bawah kan iqsamu kan Ustazah? Apa dia? Iqsamu. Iqsamu lain. Itu lain. Itu dia punya base dia qasama Kak Jamilah. Qasama, yaqsimu, iqsim, tu betul. Ini aqsama. Fi'il madi dia adalah aqsama. Apa mana qasam? Sumpahkan. Sumpah. Kalau aqsama, disumpahkan. Dia ada imbuhan, ada huruf hamzah kat depan. Kamu sumpahlah. Dia sumpah betul tapi disumpahkan. Dia tak sama, dia ada imbuhan. Dia tak sama. Kalau qasam maknanya sumpah. Kalau aqsamu dia disumpahkan. Sekejap, double confirm. Aqsam. Madi or amar this one? This one is fi'il amar. Amar. Pasal ni saya ingat saya ambil ayat Quran ni, dia maksud dia dan disumpahkan. Maknanya dia disumpahkan. Maknanya to be swear upon. Maknanya bukan dia menyumpah tapi disumpahkan. Okay, correct. Qasam, betul. Tahlil, correct. Okay, so kat sini ayat dia adalah fi'il amar. Okay, good. Boleh? Now, u'budu syuhada ni apa? Fi'il amar. Okay, very good Faham So saya ulang lagi sekali. Okay. Fi'il amar ni dia tak semestinya dimulakan dengan hamzah wasal saja. Dia boleh jadi dimulakan dengan hamzah macam ni. Kalau huruf asal dia ni tadi diberikan imbuhan hamzah di depan. Okay. So for this matter, like I mentioned last week, kalau berkaitan dengan saraf ni ataupun tentang imbuhan ni, you tak ada cara lain, you kena rujuk dictionary nak tengok apakah perkataan yang diimbuhkan kat situ. Okay, nampak macam overwhelming sekarang sebab kita baru belajar tau. Nanti lama-lama you dah get used to it, you dah biasa dengan perkataan-perkataan ni, you akan understand, you akan get used to it lah, maknanya you dah familiar with it. Okay, sebab tu kita buat latihan. Alright, good. Bodoh apa syuhada mana dia? Apa dia punya perkataan yang boleh associatekan? Sembahlah. Apa? Ibad, ubud. Semua nak bodoh. Bodoh maknanya kalau seseorang kata makbud, ibad, ubud, abdun, apa makna dia syuhada? Tu kita associatekan perkataan dia. Hamba syuhada. Maknanya you bodoh ni maknanya kan hamba kan? Abdun kan maknanya hamba kan? Abdun. Okay. So bodoh maknanya beribadahlah. So that's how you associate the word. Okay? Atau kita get the meaning bodoh. Tak tahu tak apa ya? Tak tahu saya sebutkan last week. Kalau tak tahu apa buat, carilah mana dalam dictionary. At this point of time, minta maaf lah kena rajin-rajin kawan dengan dictionary. Okay? Sebab dari sudut istilah, dari sudut nahu ni, you all dah pandai dah. Cuma kita nak capture, nak ingat perkataan tu, kenalah buat apa? Tengok-tengok dictionary. Okay? Boleh? Now, yudilluka. Cik Sofia. Unmute sayang. Yudilluka. Fi'il mudhari'. Okay, fi'il mudhari'. Very good. Maknanya menyesatkan. Menyesatkan, betul. Maksudnya apa perkataan you boleh associate dengan yudilluka? Yang you boleh associate ataupun you boleh berikan dengan makna dia. Apa? Dolal, dolina, very good. Macam surah Fatihah kan? Dolina. So this is the similar word lah. Dol tu maknanya sesat. So kat sini maknanya mereka menyesatkan kamu. Sebab nampak tak ka ada domain ni. Ustazah purposely letak decoy ataupun Ustazah letakkan kaf kat sini. Sebab ni nak menunjukkan ayat ni adalah satu ayat yang lengkap. Mereka telah menyesatkan kamu. Yudilluka makna dia. Barak, satu perkataan yang ringkas. Tapi kita letakkan imbuhan dan kita ada imbuhan. Satu. Kedua kita ada objek sekali. Kita ada orangnya yang buat dan orang yang kena
maka ayat dia lengkap adalah mereka menyesatkan kamu. That's what it means. Okay? Boleh? Right. Next one. Cik Kak Siti. Yashrah. Fi'il mudhari'. Mudhari'. Okay. Apa makna dia? Terangkan. Betul, terangkan. Macam Rabbi syrah li sadri So yashrah maknanya dia menerangkan ataupun dia terangkan. Maknanya dia lah, dia, he. Okay, he syarah ataupun he explains. Depend on the sentence lah. Okay, very good. Cik Sofia dah. Cik Ati, syahidu. Cuba ni fi'il apa? Just unmute Cik Ati, try. Syahidu. Dengar ya? Ya, boleh dengar lah yang clear. Apa dia Cik Ati? Syahidu. Madi. Fi'il madi. Very good. Syahidu fi'il madi. Okay. So fi'il madi, apa makna syahidu Cik Ati? Apa Cik Ati boleh associate sama kata? Syahid. Syahid. Apa makna syahid? Syahid terkorban Okay. Dia boleh masuk terkorban. Tapi kat sini dia ada maksud lain. Syahidu. Kenapa orang tu berkorban? Sebab dia ada syahadah. Kenapa kita kata syahadah? Okay. Dia kenapa dia berkorban? Sebab dia dapat penyaksian. Syahidu. Syahidu ni dia boleh bermaksud macam tadi syahid. Orang yang mati syahid sebab dia terkorban kan. Kenapa dipanggil syahid? Sebab dia ada penyaksian. Dia ada syahadah. Syahadah tu maknanya penyaksian. Apa maknanya penyaksian? You ada pledge dengan Allah. Sebab tu orang berani nak mati syahid. Okay. So you see the words syahid ni. Syahidah. Dia asalnya adalah penyaksian. Dan kerana dia menyaksikan dan dia, apa maknanya you pledge, menyaksikanlah yang Allah tu, Nabi Muhammad tu macam ni, kerana ada penyaksian, maka apa jadi? Maka dia boleh jadi orang yang syahid. Itu maksud syahidu. Atau syahid macam tu. That's how they expand the meaning. Okay? Good. Ahsanti Cik Ati. Cik Sunusia, fasalna? Fi'il apa? Fi'il madi. Okay, good. What's the meaning? Kami menghuraikan. Okey, kami menghuraikan atau kami memisahkan. Faslun, fasalna macam fasil, macam faslun. Okey. Memisahkan atau apa tadi? Cakap tadi? Berpisah boleh ya? Boleh. Berpisah ke menyelesaikan. Dia makna yang sesuai dengan makna ayat tersebut lah. Okey, very good. Cik Mina, yahsyuruhum. Unmute Mina. Yahsyuruhum. Mudhari'. Cik Mina tak tidur ke? Maklum yang mute dulu Nanti dia distract punya ni. Mudhari'. Okey. Ada fi'il mudhari'. Very good. Fi'il mudhari'. Apa makna yahsyuruhum? Menghimpunkan. Dia menghimpunkan mereka. Boleh? Hasyar baca surah Hasyar, yahsyurun. Maknanya dia menghimpunkan mereka. Maknanya secara tepat. Macam mana saya boleh cakap yahsyuruhum? Yahsyuru makna dia kan? Tadi you cakap berhimpun kan? Nampak tak ada home? Sama macam ka ke atas. Okay? So bila kita elaborate atau kita translatekan ayat ni, Cik Ati, namanya apa dia Kak Jamilah? Dia menghimpunkan mereka syuhada. Okay, Cik Sofia? Nampak tak? Dia satu perkataan bila you baca, tapi dia adalah sebenarnya ayat yang lengkap. Very good. Okay, good. So ni semua dah jawab Okay, Kak Kartini. Azan this one also associated dengan padang mahsyar. Yes, of course, padang mahsyar. Sebab tu namanya mahsyar. Mahsyar maknanya tempat perhimpunan. Bila ada penambahan huruf mim kat depan atau kita panggil isim maf'ul, maknanya dia ada satu bukan isim ala, dia ada tempat, mahal. Mahal tu maknanya tempat. Mahsyuruhum, mahsyar. Betul. Padang mahsyar. Excellent. Barakallahu fiik. Kak Kartini, sorry belum jawab. Istamta'a. Fi'il apa ni? Fi'il madi. Fi'il madi. Pandai. Apa makna istamta'a? To be strong Apa dia? Bukan. Istamta'a apa? Belum check Ustazah. Belum check. Okay. Istamta'a ni kalau you boleh kalau biasa dengar istamta'a ni macam istimta'. Kalau you biasa kitab nahwu kadang kitab fikih ada istimta' atau tamatta' atau tamatuk. Perkataan tamatuk. Apa makna tamatuk?
Apa mana tamatuk? You kalau buat haji, nanti orang tak dapat buat haji kan? Tapi kan ada haji tamatuk. Apa mana haji tamatuk? Bukan haji tomato, haji tamatuk. Senang-senang. Apa beza haji tamatuk? Ringan. Yes, haji yang disenang-senangkan. Istamta'a maknanya memohon disenangkan. Maknanya you minta untuk pleasure. Istamta'a maknanya you ask for pleasure. Apa ya? Minta untuk disenangkan. Macam itulah. Ustazah, bukan nikmati lah. Ya betul, menikmati, correct. Tadi dah kata pleasure, pleasure kan nikmat. Tapi perkataan ista, nampak tak? Sebelum ni Ustazah pernah terangkan. Kalau ada imbuhan alif sinta, okay, saya ulang lagi sekali. Kalau ada imbuhan alif sinta, dia adalah bermaksud memohon kepada perbuatan tersebut. Contoh, mudah je nak ingat. Associate this word. Astaghfirullah. Apa mana astaghfirullah? You minta ampun kan? Jadi istamta'a ni you minta sesuatu yang nikmat, sesuatu yang bersenang-senang. Sebab itu tamattu', okay? Tamatta, istamta', tamattu' maknanya you minta disenangkan. Istamta'a, okay? Boleh? Good, very good. Okay, good. Sya'a ini adalah fi'il madhi. Ni terus saya bagi jawapan ya. You all dah try kan semua kan? Ini sya'a maknanya fi'il madhi. Fi'il madhi yang bermaksud berkehendak. Dia berkehendak. He wants. Okay? Alright. Ittabi adalah fi'il amar. Okay? Fi'il amar daripada perkataan tabak, tubuh, apa lagi? Tabi'. You pernah dengar perkataan tabi', tabi'in. Apa mana tabi', tabi'in? Maknanya follow, ikut. Kenapa kan kita ada ulama' tabi', tabi'in kalau biasa dengar? Tabi', tabi'in. Mana apa dia ikut? Ittabi' mana ikutlah. This is fi'il amar. Okay? Atainahum. Ini adalah fi'il madhi. Alright? Fi'il madhi yang bermaksud ataina, ataina. Kami kurniakan kepada kamu semua. Kepada mereka, sorry. Ataina, kami kurniakan. Nice, nahnu kan? Hum ni adalah siapa yang diberikan tu? Mereka. So kami kurniakan kepada mereka. Nampak tak? So this, I purposely throw in these 3 letter here dengan domir sekali nak menunjukkan dia adalah fi'il jumlah isfi'liyah. Sorry. Dia adalah jumlah fi'liyah. Jumlah yang lengkap. Okay. Interesting kan? So by now ya. Sebab itu kenapa bila baca Al-Quran mana boleh berhenti? Ataina. Lepas tu hum hudan. Siapa baca Quran macam tu? Oi, salah besar. Sebab you are giving a different meaning already. Okay. So you nak ataina, sebab tu kenapa bila baca Quran mesti habiskan dengan domir-domirnya sekali. Haram hukumnya ataina, lepas tu hum hudan. No, because itu adalah satu jumlah yang lengkap. Okay? Zayyana. Zayyana boleh kata zina. Apa zina? Kenapa namanya zina? Sebab apa? Zayyana ni maknanya perkataan yang mencantikkan. Menghiasi lah. Zayyana is fi'il madhi. Okay? And anzala like I said just now. Saja Ustazah tulis 2 kali sebab Ustazah nak tengok kataannya sama. Anzala maknanya diturunkan. Okay? Ini adalah fi'il madhi. Good? Senang kan? Mudah kan? Okay? Alhamdulillah. Okay now. Next one. Okay, ini senang saja. Ustazah minta you identify fi'il amar, berikan maknanya, kemudian jelaskan sama ada dia fi'il mu'tal atau fi'il sahih. Kenapa? Sebab mudah nak identify kalau you tahu kat mana fi'il mu'tal dan fi'il sahih. Okay, now. Sekarang bila ayat pertama, kulu washrabu min rizqillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Okay, kaedah yang Ustazah gunakan nombor 6 ni nanti kita akan buat pada latihan next session ni kita akan buat nanti lagi sekali. Ustazah bagi latihannya ataupun Ustazah kita akan buat dalam kelas, nanti lepas tu baru kita buat latihan. Hari ni Ustazah tak buatlah. Ustazah terus bagi jawapan aja, okey? Tadi tu cuma beri penerangan saja macam mana you boleh expand the perkataan, okey? So ni mana fi'il amalnya? Kulu washrabu. Ini adalah fi'il amalnya, okey? 2 saja, sorry. Kulu washrabu. So ada 2 saja. Wala ta'saw bukan ada yang jawab wala ta'saw. Tak boleh. Ingat, perkataan yang kalau huruf fi'il amar, dengar ya. Fi'il amar tak boleh depannya cakap ada la ke, ada perkataan ada huruf, tak boleh. Macam mana dia kata, kalau you kata jangan makanlah. Kita kan cakap jangan makan. La takul. You just say with kalau bahasa Melayu boleh. Kalau bahasa Arab tak boleh. Tak ada perkataan jangan-jangan. Sebab la ni
La ni on its own maknanya jangan dan dia selalu masuk dengan fi'il mudhari. Dia tak boleh masuk fi'il amar. Okey, senang cakap gini. Fi'il amar depan dia tak boleh ada huruf. Sudah, full stop. Faham ni? Kalau you tengok fi'il amar, okey, semua fi'il amar tak boleh ada huruf. Kecuali ni huruf ataf ni lain lah cik. Sebab dia nak sambung. Maksudnya tak boleh huruf jangan ke tidak ke. Penafian tak ada. You cannot say jangan-jangan dalam fi'il amar. Tak ada. Bahasa Melayu ke bahasa English boleh. You can write don't. But in Arabic, you don't have don't like that. Okay. So, kulu dengan washrabu. So, So, macam nak jawab. So, kita tulis sini. Kulu. Okay. This is fi'il amar. Okay. I know some of you dah buat. Most of you dah buat pun. Saya tuliskan saja. Kulu. Kulu ni adalah apa? Fi'il amar. Sorry. Dia punya root word dia adalah akala. Dan dia adalah fi'il apa? Fi'il misal. Very good. Kita ambil sahih dululah. Tulis sahih. Sebab dia yang tak kenal fi'il misal lagi. Kita tulis fi'il sahih misal. Okay, macam ni. Okay. Kalau susah saya tak tulis misal ke ajwaf ke nakis tak tulis. Okay. Yang penting you kenal dia fi'il sahih. Itu paling penting. Okay. Dan lebih penting sekali nak kenal fi'il fi'il mu'tal. Sebab kalau tak kenal mu'tal dia nanti susah sikit nak buat yang lain-lain. Okay. Ishrabu. Okay. So, ishrabu apa dia punya root word dia? Tengok ya, bila buat root word, tengah saya ulang lagi sekali, baris sangat penting. Biasa orang tulis kat sini, syaraba. Saya dah betulkan ramai kat sini. Syariba, ra baris bawah. Ingat bila kita cakap tentang fi'il, especially fi'il madhi dengan mudhari', perkataan yang paling penting sekali adalah ainuhu. Ini yang selalu berubah baris. Betul tak? Kita dah terangkan berulang kali. Ain yang akan selalu buatkan dia berubah. Ra baris atas ke, ra baris bawah ke, ra baris depan ke, maka dia mesti tepat. Kenapa? Sebab itulah spelling dia. Okay, so ini adalah fi'il sahih. Okay, can? Good? Okay, ishrabu. Next. Nombor 2, sini. Fa khuz. 1. Khuz dengan sur. Hebatnya bahasa Arab, dalam fi'il amar ni, boleh dicampur dengan huruf ni. Ni huruf-huruf. Okay. Bila Ustazah cakap tentang tak boleh campur dengan huruf, maksud Ustazah tu huruf penafian. Maknanya tak boleh tak jangan-jangan. Tapi kalau huruf untuk menyambungkan ayat tu boleh. Fa maknanya maka kan? Nampak tak? Dalam maka tu dia letak sekali objeknya, maf'ul bihnya. Surhunna sekali. Dan dicincanglah atau dibahagikanlah kesemuanya gitu. So meaning to say this whole ayat is a jumlah fi'liyah. Macam tadi saya terangkan. Okay, Cik Ati, ini adalah jumlah fi'liyah. Tapi dalam fi'il ni, tengah-tengah tu ada fi'il amar dia. Ni trik dia sikit lah. Okay. Okay now, macam mana kita nak lihat ni. So you tengok sini, khuz kan? Khuz. Khuz. Sebab itu saya ulang lagi sekali, tak boleh baca huruf-huruf ni semua dipisahkan. Ini sebab dia yang paling utama sekali. Wanta fasur. Lepas tu hunna ilaika tak boleh. Sebab apa? Dalam tu adalah ayat yang lengkap. So khuz ni dia punya kata dasarnya adalah akhadha. Apakah akhadha ni fi'il sahih juga misal sama macam akalan. Nampak tak? Kan last week kita dah belajar kan? Ni fi'il sahih juga. Okay? There you go. Sahih. Ini fi'il sahih salim lah kalau you nak tahu. Kalau nak boleh lagi mendalam ini salim. Kenapa salim? Salim maknanya sempurna. Okay? Sempurna. Boleh? Kenapa fa tu bukan root word Oh, because fa tu bermaksud maka. Oh. Kalau you ada very good Kalau question. Sekejap. Apa maklum? Kalau apa? Ya, kalau kita tulis sekali fakhuz boleh tak? Okay, better don't. No, don't. I just want the fi'il only. Don't Very good question. Tengok ya. Khuz. Kita tanya kan. Fa. Kan? Ni fa ni dia adalah huruf. Dia campur dengan khuz. Oh, okay. Sebab tu dia tulis macam tu. Asalnya dia asing Kak. Tapi takkan nak tulis dalam bahasa Arab fa lepas tu space khuz. Tak sesuai lah dia punya font. Okay, kalau you tulis root word dia, dengar ya. Kalau you tulis root dia fa kha gini kan. Ada tak perkataan fa kha zal? Ada. Memang ada. Fakhdhun ada. Apa mana fakhdhun?
Ada, there is a word. Dengar ya, saya ulang sekali. There is a word, spelling dia fakhaza. Tengok ini. Okay, now. Ini kan. Al-fakhuz kan? Dia fakhaza. Ada? Very good Dia question. fakhaza. Okay, now. I have fakhuz here. But there's also one word, spelling dia sama. Dengan zal. Ada perkataan ni. Tapi spelling dia adalah fakhzun. Nampak tak spelling dia, hurufnya sama cik. Tapi pattern dan baris dia berbeza. Nampak tak? Nampak tak? Ini adalah huruf dan juga fi'il amar. Maka maknanya maka ambillah. Ya. Jadi fa tu makna maka lah. Yes, kat sini sesuai maknanya maka ambillah Kak Halimah. Tapi kalau you ambil fakhaza sebagai fakhaza, cuba tengok makna dia apa. Maknanya adalah peha. Ya, peha. Peha 4 daripada burung tu sesuai tak? Tak sesuai. Peha pula. Okay, you kena tahu baris yang sesuai. Faham ni? Tu gunanya belajar saraf. Kenapa belajar spelling dengan pattern tersebut? Sebab spellingnya tetap fakhazal sayang. Tapi perkataan fakhazal ni juga adalah perkataan yang kita spellkan atau kita ejakan yang bermaksud peha dan dia adalah isim. I don't want to talk about peha here. Manalah burung ada peha? Adalah peha dia setotelit macam mana bagi 4. Tak sesuai. Lagi satu dengar ya. Saya ulang lagi sekali. Macam mana nak tahu dia isim? Kat sini isim lah kan Macam mana nak tahu makna dia peha ke ambil lah. Pembayang dia kat sini. Bila you baca ayat, mesti nak nampak perkataan lain juga pembayangnya. Nampak tak kat sini arbaatan? Maf'ul bih tak? Mansub tak? Objek tak? Maka ambillah 4 bahagian daripada burung tu. Baru sesuai. Kalau you kata peha 4 daripada burung, burung ada 4 peha ke? Burung cacat kot. You nampak Tair, you cakap dengar Kalau you kata ni peha kan, peha 4 daripada burung. Nampak tak Tair ni, GQ dia apa? Satu burung. Satu kan? And then you Ustazah boleh lah peha 4 kalau ada 2 burung. Sekarang saya tanya, sebab tak nampak tak dia yang 3 kategori saya explain tu? Penting. Nampak tak? Letaklah perkataan-perkataan ni semua tak ada makna. Saya ulang lagi sekali I hope I'm not making it complex ya. You nampak perkataan tadi, fakhuz minat tayri arba'atan kan? Kalau you kata peha arba'ah, you kata burung boleh lah ada 4 peha kalau ada 2 burung. Sekarang nampak tak GQ dekat isim tu? 1 burung tayrun bukan tayrani. I'm training you how to think to make it sense. Make it sense tau. Ada sense bila you explain all those things. Sebab bila terjemahan dia tak ada masa nak explain all this. Dia terus bagi tahu. Ambillah burung ni bagi 4. Mana awak tahu 1 burung? Boleh apa Ustazah maknanya peha? Sekarang saya tanya 1 burung ada 4 peha. Peha apa? Burung-burung cacat lah. Boleh Ustazah. Boleh. Boleh. Dia buat peha, buat goreng. Sekarang dia tak nak suruh peha tu dia goreng, dia suruh cincang lepas tu. Okay. Nampak tak? So ini ayat, sebab tu saya cakap belajar Quran sangat senang. Sebab dia dah ada baris. Let's say you kena baca kitab, nantilah ada kesempatan memang kita akan nak awak baca buku dalam bahasa Arab tak ada baris. Yang part itulah awak kena identify. Ini baris atas ke baris bawah Mana marfu'nya, mana mansubnya. Kat situlah ada sikit boleh. Tiba-tiba nanti ada banyak pendapat, banyak mazhab. Itu dari universiti nampaknya. Ya, tak boleh pula. Boleh je. Okay. Nanti kita training. Dulu, saya fikir dulu mana boleh belajar ni semua. Tengok ayat Quran je takut. Tak boleh nak buat dah. Sekarang dah okey kan? Dah boleh buat pun. Dah confident pun boleh tengok ayat Quran. Betul tak?
Daripada susahlah kita belajar jadi susahlah kita belajar dia jadi senang. Macam mana latihan, okay? So don't worry, insyaAllah boleh, okay? So very good question Kak Halimah pointed out just now, because it's one of the common thing that it's okay if you question things Sebab apa? Ada orang dia takut tanya soalan, dia takut soalan dia soalan tak pandai. Saya kata kadang-kadang dari soalan awak yang kreatif tu kita boleh explain dengan lebih baik. And trust me, saya rasa bukan dia seorang je ada kemusykilan macam tu. Mesti ada pun ada kemusykilan macam tu, cuma seram tak berani nak tanya. Ataupun tak terlintas nak tanya. Okay? So ingat Cik T, kalau ada perkataan yang spelling dia sama, apa yang penting? Barisnya. Sebab baris tu boleh menentukan saya nak maksudkan dia fi'il amar atau saya nak kata dia isim bermaksud peha. Okay? So ini lagi satu ni pembayang dia. Arba'atan ni adalah maf'ul bih mansub. Okay? Good. Now, surhunnah. So saya nak perkataan dia sur saja. Saya nak fi'il amar kan? Jadi keluarkan fi'il amar je lah. Apa makna, apa dia sur? Sorrow. Ni langsung kita belajar kan? Apa ni? Fi'il apa ni? Fi'il sahih. Mana mu'tal pula? Fi'il sahih kan? Sarra yasuru sur. Sahih. Sahih apa? Muda'af. Muda'af. Ingat tak langsung kita belajar ni? Dia yang ada ganda. Asalnya sorro ni kan. Asalnya adalah apa? Sor. Sebab itu dalam ayat you baca fasar apa? Sararnahum. Kan ada dalam ayat lain you ra tu dihidupkan balik. Kan sararnahum. Ada kalau bila dihidupkan balik. Ini adalah asalnya sarra. Spelling dia boleh jadi macam ni. Betul tak? Betul tak? Kan? Okay. Right, sorra asalnya adalah dua ra kat situ. Namanya pada mesti sorra. Ada jawapan lain ke? Mesti taruh dua ya. Yes, tak boleh tulis sorra macam tadi, tak boleh. Sad fathah ra fathah tak boleh. Sad fathah ra fathah tak boleh. Dia mesti tekan. Sebab kerana dia mudha'af lah maka boleh jadi surah. Kalau sarah maknanya sarah ya surah. Sarah ya surru sur gitu. Sarah ya siru Sarah ya siru, betul. Sarah ya siru. Sekejap kita tengok dictionary. Sarah. Ini kalau baris-baris ni saya pun sama kena lihat dictionary juga. Sebab perkataan ni kita jarang gunakan. Kadang kita tak berapa fasih dari sudut barisnya. There you go. Put away. Nampak? Sarra. Maknanya nampak? Sarra yasiru. Okay? Baru betul. Ahsanti. Okay? Get it? So makna dia ni yang boleh menentukan perkataan. Bila nak tahu barisnya, saya dah beritahu banyak kali. Awak kena rujuk dictionary. Sebab saya pun masih juga rujuk dictionary. Sebab ada perkara kita tak tahu. tak familiar with it. Correct. Okay, Ken? Boleh? Correct, betul. Okay, next one. Wattaqullaha wa'lamu. Ni Wattaqu. Okay dah. 4. Okay, I just have to finish this in 10 minutes. Okay. Ittaqu dengan wa'lamu. Ada lagi satu. Basyiril mu'minin. I'lamu. Okay, so perkataannya adalah yes, basyir. That's explain. Ittaqu. Okay, dia punya fi'ilnya adalah ittaqa. Ini berimbuhan ya. I know some of you tulis taqa, dia tak salah. Tapi ni dia ada ittaqa, dia bukan taqa saja. Dia kata bertakwalah. Kalau taqa, ittaqa maknanya takwa aje. Ni bertakwalah. Maknanya you put more emphasis. Kalau takwa je level 1, ittaqa dia adalah penekanan kat situ. Okay, so ni ittaqa. Ni adalah fi'il mu'tal Ittaqu. Okay. Next one, i'lamu. Dia takwa itu. Bina Salim. Okay. I'lamu adalah Amina. Alima. Amila. Alima. Bukan Amila. Amila buat kat jumlah. Alima. Ketahuilah. Tahu. Alima. Alima. Ya. Okay. Fi'il sahih. Okay. And last one is Bashir.
Okey, kenapa dia tulis asalnya perkataannya adalah gini? Ya, kalau Basyir. alama tu apa makna dia ya? Alima mana tahu Cik Mina? Tak sebenarnya tak alama, salah Tak boleh. Spelling dia dalam baris bawah. Okey. Dia punya spelling dia memang alima, tak ada alama. Alima. You tengok dictionary is alima. Tak ada alama. Okay, good question. Bashir ni asalnya adalah basyara. Basyara ni maknanya berita gembira yang sangat-sangat. Dia ada basyara dengan basyara. Basyara ni macam berita gembira yang lebih-lebih lah. Berita gembira yang berlebihan. So dia basyara tapi ini adalah basyara dia punya asalnya. And soalan you, kenapa dia asalnya sini adalah sukun tau. Asalnya ada sukun. Tapi bila iltika as-sakinain, dua sukun, wa basyir, takkan you nak baca wa basyir al-mu'minin, boleh tak? Tak boleh kan? Kaedah dalam pembacaan dan juga dalam bahasa Arab, kalau ada dua sukun, nampak tak ni dua sukun kat sini? Nampak tak? Asalnya kan basyir ni kan? Ini kan sukun kan? Kalau kaedahnya ni tak kisah. Sebab tu ada hukumnya nun iwad. You panggil nun iwad. Sebenarnya setengah ulama kata tu bukan nun iwad ataupun nun tompang ke nun ganti. Guru saya belajar hari tu dengan satu syekh Mesir, dia kata you don't call that nun iwad. You tak boleh pun sebut dia nun iwad pun. Sebab nun tu dia memang dah asal daripada tanwin. Maknanya hukumnya adalah iltiqa as-sakinain. Kerana ada dua sukun, maka salah satu tu kita bariskan di bawah. Faham tak ni? Saya ulang lagi sekali. Asalnya adalah Bashir. Asalnya ni perkataannya Bashir al-mu'minin. Okay, bayang dia lah situ al-mu'minin Okay, so ni al-mu'minin kan sukun kan kat situ. Nampak tak ada dua sukun di sini? Correct? Yes. But bila ada dua sukun, macam mana nak baca? Wa bashir al-mu'minin, tak boleh kan? Dia tak smooth kan? You akan putuskan suara. Wa bashir al-mu'minin kan putus suaranya. Maka kaedahnya bila ada dua sukun, maka sukun yang pertama baris bawah. Sama juga dengan kaedah hamzah wasal. Nanti you kalau belajar dengan guru, you boleh explain. Contohnya apa ya hamzah wasal? Ba'dunil, contoh apa? Ba'dunil. Kan asalnya ba'dun kan? Al-qaul. Tak selesai ba'dunil qaul abdul. Kan? Macam mana nak baca ni? Macam mana nak baca ba'dun al-qaul? Boleh? Baca ba'dun al-qaul. Boleh? Dalam Quran baca ba'dun al-qaul. Cannot kan? What do? You write and you akan baca sebagai nil kan? Betul tak? Betul tak? Ba'dunil kan? You akan baca dia macam ni. Dunil, betul tak? Kenapa you kata hukum dia nun iwad lah? You kata pasal ada nun invisible nun lah, you tulis bawah situ. Sama ulama say dengan guru later saya belajar, dia kata syekh tu kata sebenarnya you tak boleh panggil dia nun iwad. Atau lagi satu nama dia orang panggil apa? Nun tompang, tak ingatlah apa lagi dia panggil. Dia kata sebab asal tanwin bukankah nun sukun asalnya? Tanwin daripada mati. Yes. Tanwin dia asalnya gini, ba'dun. Sebab dia dua sukun ni asalnya. Satu. Di baris bawah. Itu. Nampak tak? Faham tak? Okay. Ini ilmu ekstra je lah. Saya explain kan. Sama konsep dia. Pasal ada sukun dua. Nampak? Ba'dun asalnya gini. Ba'dun. Tapi kerana macam mana nak baca ni? Kan susah. Maka dibariskan bawah macam tu. Of course, kaedah ni dalam penulisan tak ditulis. Kita tak tulis macam ni. Kita tak tulis ni. Sebab ini tak ada maknanya. Yang ini kita nak maknanya. Okay? Okay dah. Tu je explanation dia. So sama. Bashir al-mu'minin perkataannya adalah basyara. Maka dia adalah fi'il sahih juga. Okay? Can? Okay, next one. Wabtaru. Okay? Ini adalah fi'il amarnya. So dia punya ni adalah ibtaru. Apa dia ni? Ibtaru. Okay, so fi'il amarnya adalah ibtagha dan dia adalah fi'il mu'tal. Okay, kan? Alright. Alright. Okay. Dia adalah fi'il amar. Okay. Next one, ib'as. Ini adalah fi'il amarnya. Dia punya ni adalah apa? Ib'as adalah ba'asa.
Okay. So you say ib'ath. Okay. Fi'il apa tu? Dia punya ni adalah mana tadi? Ba'atha fi'il sahih. Sahih salim lah. Okay. Ib'as. Alright. Pada sekolah tadi ij'al saya dah terangkan tadi dia punya ni adalah ij'al. Ij'al dia punya fi'il amarnya adalah dia punya kata dasarnya adalah ja'ala. Okay. Ja'ala sama juga dia macam ba'asa. Dia adalah fi'il sahih sahih misal. So ja'ala So this is the root word. Okay. This is the fi'il amar. And then number 7 wadhakir. Saya tunjukkan you berbagai-bagai jenis fi'il amar. Tak semestinya dia bermula dengan hamzah wasal. Faham tak? This is the reason why I want you to do this exercise. Okay, bila you cari makna, kau nampak semuanya ada makna lah-lah kan? So bila yang lah-lah tu, tak semestinya fi'il amar mula dengan hamzah wasal saja. So wazakir, okay, dia adalah fi'il yang asalnya root word dia adalah zakkara. Nampak? Dia ada imbuhan ni. Zakkara maknanya apa? Ingatlah, betul-betul ingat. Dan dia adalah fi'il sahih. Okay? Zakir daripada perkataan zakkara. Right? And then sama juga ni. Zid. Zid ni adalah dia punya fi'il amar dengan ratil. Nah, sama macam bashir tadi. Same thing. Asalnya ratil. Tapi kerana dia ada iltiqa sakinain, ada dua, maka ditulis sebagai ra baris bawah. Zid. Okay? Zid adalah zada. Zada dan ni adalah fi'il mu'tal. Okay, so fi'il mu'tal. Okay, alright, good. And then ratil asalnya adalah rattala. Ra baris atas. Okay ni, rattala. Ini dia punya root word dia. Okay, rattala. Understand? Okay, then the last one, the second last one ini. Ni ada 3 Ni doa biasa kita baca. Sebab tu you baca ni, you tengok ni semua fi'il amar. Dan saya dah sebut sebelum ni, fi'il amar dia selalunya dalam Quran. Isyrah. Yasir. Bukan isim. Tak, yasir. Yasir. Okay. Dengan isim. Peranjat saya. Ini syaraha. Okay. Syaraha. Okay. And then yasir, very interesting, nampak tak? Dia bukan mula kalau nampak ya je, you cakap dia fi'il madi ke, fi'il mudhari' ke, tak semestinya. Kita boleh ada fi'il amar. Ni. Yasir, okay. Ni adalah, kata asalnya adalah yassara. Yassara maknanya mudahkanlah. Okay, and uhlul, okay. Perkataan asalnya adalah halala. Halalah macam tu. Okay. Yasir. Last one. 2 juga. A'rid. Alright. Internet tak stable. Okay. Alright. Dot. Asalnya adalah apa? A'rada, nampak? Imbuhannya adalah dot, hamzah kat depan. A'rada dengan tawakal. Okay. Asalnya adalah tawakkala. And of course, all these are fi'il sahih, bukan mu'tal. Alright. That's how you find fi'il amar. From all these doa-doa. Okay. Dan dia juga cara kaedah untuk you cari dia punya root word. Okay. Dan root word dia you notice adalah imbuhan yang tertentu. Macam a'rid ni semua. Okay. Boleh? Faham ni? Masuk lagi. Alright. Itu saja untuk hari ni. So, you check your work. Okay. Kalau misalnya ada yang, I think most of you dah hantar, saya dah check pun. Ada yang silap tu, okay. Ada yang silap tu tolong
Mana yang obvious tu saya dah komen, yang belum tu saya tengok kat sini mana yang perlu diperbaiki, perbaiki. Okey. Jadi itu saja untuk hari ni. Fi'il amar dah selesai. So minggu depan kita akan buat tafsir. When you come back, dengar ya. When you come back, kita akan langsung, saya tak go through lagi fi'il amar. Kita akan langsung buat fi'il mudhari'. So what you can do is 79, okey. Muka surat 79 sampai fi'il mudhari' ni kan. Fi'il mudhari' dia ada panjang sikit. Okey, you akan nampak dia ada huruf-huruf yang termasuk dalam fi'il mudhari' sampai muka surat 87. So you can read from the kitab muka surat 79, buku ni sorry. Buku belajar Arab ini kita yang matan Ajrumiyah ni boleh baca 79 until 89. You akan lihat macam mana pembentukan fi'il mudhari' ni, apakah dia mabni ataupun mu'rab. Dengar ya. Kalau fi'il amar dengan fi'il change the suara yang berubah barisnya. Itu yang kita panggil sebagai majzum. Ni yang kita suara dah hilang Ustazah. ilmu dua-dua. Pause gitu. Hilang ya suara saya. Kenapa ya? Berhenti. Itulah tadi pun saya tengok. Bateri. Direct terus cocok pergi screen one. Hello? Tak dengar, tak dengar. Okay, tak apa. Okay, tak. You just gini. You just read from your book page 79 sampai 87. Minggu depan tafsir. The week after when we come back, saya akan terangkan tentang fi'il mudhari'. Kalau fi'il amar dengan fi'il amar dengan madi, dia adalah mabni. Tapi fi'il mudhari' dia adalah gabungan fi'il mu'rab dan juga fi'il mabni. Dia ada masa dia boleh jadi mabni dan kebanyakan kali dia adalah mu'rab. Sebab dia boleh beri perubahan. Yang kita kata perkataan jangan, tidak, belum tu semua. In Arabic, kita masukkan dalam fi'il mudhari'. Bukan fi'il madi, bukan fi'il amar. Kenapa? Minggu depan saya terangkan insyaAllah. Atau next session saya terangkan. Okay? So this week homework, you just do the reading on fi'il mudhari' sahaja. Dia akan nampak ada satu istilah namanya harfu nawasib dan juga huruf jawazim. Nanti kita terangkan bahagian ni. Apa penggunaan dia. Okay? Kita nak selesai dah bahagian fi'il insyaAllah. Alright, itu saja untuk hari ini. Saya minta maaf kalau ada suara tu, ada technical error, saya tak tahu kenapa. Internet tak stable. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Itu bunyi. Buat tafsir. Pukul 2.30 ya, sama link juga insyaAllah. Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bifali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay? Baik. Assalamualaikum.